Abi Sufyan ini ada seorang anak namanya Muawiyah. Muawiyah abang kepada Ramlah. Ramlah ini isteri Nabi SAW. Ramlah ini pernah berkahwin dengan seorang lelaki namanya Abdullah bin Jahshin. Lepas itu dia berpisah jadi janda. Nabi berkahwin dengan seorang wanita bernama Ramlah, janda kepada Abdullah bin Jahshin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin kita untuk minggu ini. Kita bertemu hari Isnin malam Selasa ini dalam baki-baki bulan Zulhijjah yang ada sebelum melangkah masuk ke bulan Muharram tahun yang baru. Sebagai mukadimah pada malam ini, saya nak bawa satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Suara saya jelas ke? Alhamdulillah. Gambar saya okey? Tak ada goyang-goyang ke? Okey, baik. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu hari qalat Ummu Habibah. Suatu hari seorang isteri Nabi namanya Ummu Habibah. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah perbualan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isteri Nabi. Kemudian kisah ini sampai, hadis ini sampai kepada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini. Kata Ummu Habibah, satu hari aku berdoa. Doa Ummu Habibah ialah Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Qala فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذابي في القبر كان خيرا وأفضل. قال وذكرت عنده القردة قال مسعار وأراه قال والخنازير من مسخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا
wa qad kanat al-qiradatu wal khanaziri qabla dhalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Suatu hari isteri Nabi namanya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Nama sebenarnya Ramlah. Namanya Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abi Sufyan ini ada seorang anak namanya Muawiyah. Muawiyah abang kepada Ramlah. Ramlah ini isteri Nabi SAW. Ramlah ini pernah berkahwin dengan seorang lelaki namanya Abdullah bin Jahshin. Lepas itu dia berpisah jadi janda. Nabi berkahwin dengan seorang wanita bernama Ramlah, janda kepada Abdullah bin Jahshin. Dengan Abdullah bin Jahshin dia ada seorang anak namanya Habibah. Maka orang Arab ni bila dia ada anak, dia akan kunyahkan namanya kepada anak sulung. Jadi kerana namanya Ramlah, anak sulungnya Habibah, maka digelarlah dia Ummu Habibah, mak kepada Habibah. Sebab itu nama Nabi dalam kunyahnya ialah Abu Qasim. Nabi Muhammad gelarannya Abu Qasim. Sebab apa? Sebab anak Nabi yang sulung, yang lelaki itu namanya Qasim. Maka apabila dia sudah berkahwin dengan Nabi SAW, satu hari dia berdoa. Kata Ummu Habibah, Allahumma amti'ni bizawji. Ya Allah, panjangkan umurku untuk dapat aku hidup bersama Rasulullah SAW. Dan bila panjang umurku, aku dapat hidup dengan bapaku Abu Sufyan. Abu Sufyan ni, ataupun keluarga Abu Sufyan ni dengan anaknya Muawiyah, dengan anaknya Ramlah, ini keluarga bangsawan. Kalau hari ini istilah orang Malaysia apa? Kayangan. Orang-orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat. Maka kata Ummu Habibah, ya Allah, panjangkan umurku, dapat aku hidup lebih lama dengan Nabi, suamiku, dapat hidup lebih lama dengan bapaku Abu Sufyan, dapat hidup lebih lama dengan abangku Muawiyah. Bila doa itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi tahu bahawa isterinya berdoa begitu. Faqala Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, qad sa'altillah, wahai Ummu Habibah, engkau telah meminta kepada Allah, li ajalin madrubah, engkau minta benda yang Allah dah tulis, Allah dah tetapkan dah. Wa ayyamin ma'dudah, dan hari-hari yang telah ditetapkan. Kita ni ibu ayah dirahmati Allah, berapa lama kita hidup, apa yang kita akan, berapa banyak makanan yang kita akan makan, di mana kita akan meninggal, semua itu madrubah, dah tertulis. Wa arzaqim maksumah, dan juga rezeki yang telah tertulis, yang telah dijanjikan. Lan yu'ajjila syai'an qabla hillih. Nabi kata takkan sampai benda itu qabla hillih, sebelum masanya. Kalau ditakdirkan Allah, Haji akan mendapat cucu yang ke-40 tahun depan. Sebelum sampai tahun depan, takkan dapat cucu ke-40 tu. Ramai cucu Haji, 40 orang. Boleh buat 3 tim bola tu. Jadi bila mana sudah sampai, Nabi kata, benda tu akan berlaku. Rezeki itu belum sampai masanya, kita takkan dapat. Au yu'akhkhira syai'an an hillih. Begitu juga kalau dia sesuatu itu dia belum sampai masanya, dia takkan lewat, dia takkan lambat, dia takkan cepat. Allah dah tentukan. Walau kunti sa'altillah an yu'izaki min azabi finnar. Maka Nabi kata, yang lebih baik, wahai Ummu Habibah, berdoalah kepada Allah. Nabi tak kata doa tadi salah. Cuma Nabi kata, yang lebih baik, wahai isteriku, yu'izaki min azabi finnar. Mintalah kepada Allah dijauhkan daripada azab neraka. Minta panjang umur ni tak salah, tapi yang lebih baik ialah, ya Allah, aku minta berlindung daripada azab neraka. Au azabi fil qabri, atau minta berlindung daripada azab kubur.
Sebab tu Nabi SAW lepas solat tak pernah tinggal. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Wa min fitnatil mahyaya wa mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada azab neraka, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati dan fitnah dajjal. Kana khairan wa afdal. Nabi kata kalau doa yang macam ini, dia lebih baik. Khairan wa afdal, dia lebih utama. Qala wa dhukirat indahu al-qiradah. Kemudian kata Ummu Habibah, ya Rasulullah, betul ke dulu pernah jadi satu kaum itu Allah tukarkan rupanya menjadi qiradah, qirdun, menjadi seperti kera. Qala Mis'ar. Mis'ar ni adalah seorang tabi'in. Kata Mis'ar, wa urahu qala wal khanazir min maskhin. Begitu juga dalam Quran diceritakan tentang bagaimana satu kaum dulu Allah ubah rupa dia jadi qiradah, kera. Ada juga yang ditukar menjadi khanazir, khinzir, menjadi babi. Faqala Rasulullah, bila Ummu Habibah tanya begitu, Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah, innallaha lam yaj'al limaskhin naslan wala aqiban. Nabi kata bila Allah tukarkan rupa mereka, Allah akan pastikan mereka tidak mempunyai zuriat. Maksudnya, daripada rupa manusia, Allah timpakan kepada mereka azab, bertukar saja rupa, mereka takkan lama. Tak lama lepas tu, Allah akan matikan mereka. Supaya mereka tak sempat mempunyai zuriat. Wa qad kanat al-qiradatu wal khanazir qabla dhalik. Nabi kata walau bagaimanapun haiwan-haiwan yang dipanggil qirdun dan juga khanazir ini ada dalam bentuk haiwan, tapi manusia yang diberikan Allah akan seksa itu dia tidak akan limashi naslan wala aqiban, dia takkan boleh meneruskan zuriat mereka. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah. Hadis ini memberi faham kepada kita bahawa dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala telah menentukan. Ini yang kadang-kadang kita tahu, kita faham. Tapi ada orang dia terlupa. Sama-sama masuk kerja, lepas 10 tahun, kawan yang sama-sama masuk kerja tu dah jadi ketua pegawai eksekutif. Kita masih lagi pegawai kelas bawahan. Datang rasa marah, datang rasa hasad, datang rasa dengki. Tapi kalau kita faham konsep ini, lan yu'ajjil syai'an qabla hilli. Belum sampai masa, dia takkan berlaku. Dan kalau dia sudah sampai masa, dia takkan lambat. Tu orang panggil apa? Rezeki tak salah alamat. Macam itulah. Jadi Nabi kata, wahai Ummu Habibah, daripada kamu doa supaya minta panjang umur, sedangkan umur kamu sudah ditentukan, doalah. Lebih baik kamu berdoa, ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur, aku mohon berlindung daripada azab neraka. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah. Kita masuk kitab kita, kitab Minhajul Abidin. Kita sampai di muka surat 217. Kita berada di tengah-tengah tu. Perenggan yang ketiga, perenggan yang keempat daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Apabila dalam penyempurnaan amal ada dua bahaya. Ni kita dah bincang minggu lepas. Bila kita nak buat amal soleh, ada dua benda bahaya. Ada dua risiko, kata orang sekarang lah. Maka wajib disebut pengecualian pada permulaan amal. Apa dia permulaan amal? Niat lah. Niat tu adalah di permulaan amal. Kerana ada bahayanya kesampaiannya. Apa maksud bahayanya kesampaiannya? Maksudnya ialah risiko amal itu tak sampai hujung. Macam kita bagi contoh minggu lepas,
Kalau dalam kehidupan ni, naik kereta nak pergi Kuala Lumpur, sampai tengah jalan rosak. Oh, na'udzubillah. Tak sampai hujung. Buat ibadah, tak sampai hujung. Sahur, nak sampai ke maghrib, tak sempat. Mungkin sakit ke, buka puasa. Atau meninggal. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko, terbaik.